Islam. Hal ini terbukti bila generasi sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, walaupun mempunyai latar belakang yang berbagai-bagai bangsa dan kabilah serta suku, tapi mereka tidak boleh dipisahkan dengan unsur-unsur asabiyah ataupun lorak bahasa dan warna kulit. Semuanya di bawah payung itu kalimah tauhid la ilaha illallah dan merealisasikan maksud iman sebenar dalam kehidupan mereka. Rasulullah SAW menyebut 4 perkara. So bayangkan orang Arab yang memang fanatik dia luar biasa, perkaumannya, asabiyahnya luar biasa. Tapi bagaimana Nabi SAW berjaya dengan wujudkan kasih sayang dan pengorbanan, sehingga setiap kabilah tak rasa lagi mereka mulia. Bahkan pada hidup zaman Nabi SAW, kebanyakan para sahabat tak bincang siapa lebih mulia. Mereka tak bincang Abu Bakar ke mulia, Umar ke mulia, Uthman ke mulia, tak. Mereka nampak semua mulia. Belum ada perbincangan itu. Semua mereka melihat bahawa kita perlu muliakan orang. Mereka tidak mengira-ngira lagi, menghitung-hitung lagi siapakah orang paling mulia daripada kami. Tetapi mereka pandang orang lain lebih mulia daripada diri mereka. Itu asas mereka. Belum ada saya katakan tafdil, melebihkan Abu Bakar, Umar, Uthman. Belum, peringkat pertama. Bila tahap ukhuwah mereka dah sama, mereka dah nampak, barulah bermula mereka bercakap, sebenarnya kalangan kita siapa yang pengorbanannya lebih, siapa yang dekat dengan Nabi SAW. Ketika itulah baru timbul isu berkait yang paling mulia ialah Abu Bakar Siddiq, diikuti dengan Umar, diikuti dengan Uthman, diikuti dengan Ali, diikuti dengan Ashabul Badar yang menyertai perang Badar, diikuti dengan Ashabul Uhud yang menyertai perang Uhud, diikuti dengan Ahlu Bai'atul Ridwan, orang-orang yang menyertai perjanjian Ridwan, dan diikuti dengan As-Sabiqun Al-Awwalun yang pertama memeluk Islam, diikuti dengan orang yang sembahyang kiblatain, yang sembahyang menghadap 2 kiblat. Jadi dam belaka, kiblat pertama dengan kiblat kedua. Mulia ini turutan mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana disebut oleh Syekh Abu Mansur Al-Baghdadi, seorang ketua ulama mazhab Syafi'i zaman beliau, sebagaimana dinaqalkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi saudara-saudara semua, para sahabat pandang semua mereka ni, mereka pandang orang yang mulia, sehingga mereka lupa kabilah apa, keturunan apa. Mereka melihat kami Islam. Sebagaimana kata Salman Al-Farisi, ayahku Islam, kabilahku Islam. Tak ada dah kabilah Parsi, tak ada. Ayahku Islam dan kabilahku kabilah Islam. Maksudnya ialah aku ni mulia dengan Islam, aku tak nak bangga dengan ayahku siapa, tak nak bangga kabilahku kabilah apa. Satu ketika dahulu orang Arab dia akan bangga dengan ayah dia, bangga dengan kabilah dia. Tapi pihak Islam telah mengubah persepsi itu, sehingga mereka melihat kebanggaan kami pada Islam. Dan ini yang ditegaskan oleh Umar Al-Khattab, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma nabtagha izzah bi ghairi ma a'azzana Allah adhallana Allah. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam, dan kalau kita mencari kemuliaan lain pada Islam, Allah hina kita. Kalau kita cuba cari kemuliaan dengan bangsa Melayu, Tuhan hina kita. Kita cari kemuliaan dengan bangsa Banjar, Tuhan hina kita. Kita cari kemuliaan dengan buat satu alumni, orang-orang Jawa misalnya, Tuhan hina kita. Kita wujudkan kemuliaan kononnya ni, misalnya ni keturunan Kelantan dan Terengganu, Allah hina kita. Sebab itu alumni kenegerian, kedaerahan kita tak berapa seronok kan? Kita perlu wujudkan alumni ataupun kita wujudkan kumpulan Islam. Kerana kalau kita masih ada, walau ada positif, saya tak nafi. Ada positif, orang pun ustaz tak nak masuk alumni orang Terengganu, saya kata saya tak minat saja. Alumni Terengganu, alumni sekolah Kuam minat. Sebab apa saudara? Kita manusia, bila kita masuk satu grup bersifat kenegerian, bangsa, mula kita dengan sama-sama bangsa kita, negeri kita, pandang orang lain rumah hina. Kita wujud balik perkauman, cara kita tak sedar. Yang mula-mula okey, tujuan dia okey. Kalau boleh kita nak lupa benda ni semua, kita nampak Islam. Baik orang Terengganu, Kelantan, Kedah, boleh awak orang Islam, maka saya bertanggungjawab dengan awak. Awak bertanggungjawab dengan saya. Saya ada hak dengan awak, awak ada hak dengan saya. Sehingga kita nampak macam tu saudara. Kita bukan sebab nampak dia Banjar, atau kita nampak dia Jawa, atau kita nampak dia Utara, tak. Kita nampak dia orang Islam. Sebab benda ni dah berlaku pada umat Islam yang saya selalu sebut. Kita dah nampak, ni orang Indo, ini Bangla. Akhirnya prejudis itu muncul, kalangan kita dan kalangan mereka. Mereka juga prejudis dengan kita, kita juga prejudis dengan mereka.
Akhirnya pernah satu ketika bila saya nak ceramah dekat Kuala Lumpur, orang ambil saya tak datang-datang. Sampai saya solat maghrib, mana tak datang. Sampai esok, kita pun hak juga. Mana ceramah tiba tak datang juga ambil. Saya memang tak pergi nak berjalan ke air tu. Esok datang juga saya minta maaf sungguh betul Ustaz. Kenapa? Tak saya tengok sekumpulan orang Melayu belasah Bangla. Saya pun terus selamat. Saya tanya kenapa belasah sebab di Bangla. Orang ni Islam. Dia belasah dibenci Bangla. Dia ada satu kau saudara ingat dulu berapa tahun dulu, sekitar tahun 2000, awal 2000. Dia ada satu macam anti Bangla. Oh, Bangla siap. Sampai sekampung pukul orang Bangla, sekampung. Kat Johor ni lah. Dan sebab apa saya baca? Kerana benci kerana mengorak anak dara orang, Bangla jadi mangsa. Mungkin mengorak 3-4 orang. Yang asabiah itu muncul. Asabiah macam ni kita bimbang saudara-saudara semua. Kadang-kadang bila ada, kalau saudara ada prejudis Bangla, Indo, bahaya. Artinya asabiah itu mula kembali ada nanti. Walhal mereka Islam. Walhal saudara kadang-kadang orang kita mengaji dengan ulama mereka. Orang dia mengaji dengan ulama kita. Bukan kita di peringkat kita katakan sejarah kita berjuang menentang para penjajah. Sejauh kita sama ditindas oleh orang kafir. Tapi bila wujud nasionalisme seperti ini bahaya. Itu Islam berjaya menghilangkan kebangsaan, kabilah. Kalau kabilah itu disebut hanya sekadar untuk ingat keturunan apa, tapi bukan untuk bangga. Untuk sekadar saya ini asal Terengganu, sekadar tu dia nak ingat. Bangga tak ada. Dia mereka tahu mereka Quraisy, mereka tahu mereka Bani Najjar, mereka tahu mereka kabilah ni, mereka tahu. Tapi bukan lagi mereka sebut untuk berbangga. Sebut hanya untuk mengenali. Sebab orang Arab ni selalu biasa nama sama-sama belaka. Kabilah yang membezakan siapa mereka. Mungkin namanya Abdul Rahman belaka, ni kabilah mana? Dia hanya untuk takrif, untuk kenal, bukan untuk bangga lagi. Ini dia antara keistimewaan umat Islam. Kita lihat 4 perkara Nabi tekankan. Pertama, beri salam. Sudah tentu ini menjadi syiar dan lambang pengucapan yang baik antara orang Islam. Sesama mereka dan lebih penting lagi doa mereka dimakbulkan Tuhan, sehingga jadilah mereka sentiasa mendapat keselamatan dan rahmat daripada Allah Ta'ala berdasarkan pada maksud salam itu sendiri. Supaya kita lihat bagaimana sahabat mempraktikkan salam. Saya ambil satu cerita yang dibawa oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Kaf, dalam Kitabus Salam. Kalau saudara baca Azkar, ada satu bab Kitabus Salam. Cukup menarik kita baca. Dalam bahasa Melayu yang saya sebut ni, bukan bahasa Arab, bahasa Melayu, terjemahan. Di mana At-Tufail bin Amru datang bertemu dengan Abdullah bin Umar. Lalu kata Abdullah bin Umar, ikut aku pergi pasar. Buat apa kamu? Bukan nak beli, bukan ada kedai, bukan ada apa perniagaan, tak ada. Pergi saja buat apa? Baik kita duduk sembang sini. Lalu kata Abdullah bin Umar, perut besar, dengar sini aku nak cakap. Sebab Tufail ni perut dia besar, bunci sikit. Orang Arab panggil kalau perut bunci mumtalik. Ada satu patah bahasa Arab lagi. Mumtalik mana perut bunci lah. Macam saya, macam saudara sama kan. Mumtalik. Lalu kata apa nama ni, Abdullah ni, gurau lah dengan Abdullah. Perut bunci, dengar sini. Sesungguhnya bila aku suka ke pasar untuk beri salam setiap orang, kerana kelebihan yang ada pada saya. Aku suka. Aku jumpa orang miskin, orang kaya, orang meniaga, aku suka beri salam, kenal ataupun tak kenal. So ini hebatnya sahabat. Rupa-rupanya ada satu hadis Nabi yang disebut oleh Bukhari dan Muslim. Lafaznya daripada Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman." Ada 3 benda, 3 perkara, siapa yang buat benda ni, dia telah menghimpunkan keseluruhan iman dalam jiwa dia. Yang pertama, al-insaf min nafsik. Yang kedua, ifsya'us salam lil alam. Yang ketiga, al-infaq min al-iqtar. Maknanya, pertama ialah kamu sentiasa muhasabah diri, sentiasa rasa insaf diri. Muhasabah lah, tengoklah apa kurang agama kita ni. Jangan agama kita ni ikut hari je. Hari nak pergi masjid, pergi, tak nak pergi sudah. Hari nak pergi kuliah, pergi, tak nak pergi sudah. Muhasabah. Kenapa hari ni saya tak dapat 5 waktu? Dosa benda saya buat hari ni. Apa sombong saya hari ni sampai Tuhan tak pilih saya untuk pergi 5 panggilan Allah. Apa dosa hari ni sampai tak pergi kuliah. Biasa pergi kuliah, mana Rabu pergi. Kenapa minggu ni tak pergi? Apa dosa saya? So ini muhasabah. Melihat setiap benda agama yang biasa kita buat, tiba kita tak buat, maka kita perlu lihat apa penghalang dia.
Kalau penghalang tu menjadikan pahala kita lebih besar, bagus. Oh, saya tak pergi kuliah sebab tadi saya tolong orang, akib pahala lebih besar. Saya tak pergi kuliah tadi sebab nak tengok berita tadi. Kecil sikit lah. Kalau berita esok dia baca surat apa? 30 surat apa dia baca? Saya tak pergi kuliah sebab sebab saya jaga mak saya sakit, insya-Allah lebih. So, setiap kali kita tak buat benda biasa, kita buat dalam hal agama, tengok apa pengganti tempat dia. Kalau pengganti tu teruk, tahulah kita itu dosa kita. Pengganti Allah, sibuk ngeteh tadi itu sampai tak boleh cukup 5 waktu tu ngeteh. Tahulah kita ni punca, barangkali tengah ngeteh mompak banyak sangat. Sampai imam tak kuat nak tegah, nak lawan, akhirnya tak pergi solat. Dan solat kat rumah, tahu macam kubur ya. So lihat, bila kita solat kat masjid semua nampak sempurna. Kita ada sunat qabliyahnya, ba'diyahnya. Kita ikut imam, alhamdulillah. Ada zikir, solat kat rumah tahu. Masing-masing ada pengalaman tu. Tahu punya laju dia, punya tak ada surrending keimanan, tak ada. Dia nak siap ya. So lihat, keistimewaan bila kita solat di masjid, di surau, berjemaah, ada sedikit kesempurnaan. Bahkan barangkali saudara, ada banyak manfaat kita dapat. Insaf bin nafsi, muhasabah. Yang kedua, ifsya'us salam lil alam, ataupun badlus salam lil alam. Dengan apa yang betul ni, sebarkan salam pada seluruh alam. Seluruh alam. Maksud seluruh alam ialah kita kenal ke kita tak kenal, maka kita beri salam. Alam di sini maknanya orang Islam. Kenapa saya kata orang Islam? Sebab Nabi SAW berkata, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kamu beri salam pada Yahudi dan Nasrani. Itu maksudnya orang Islam, berdasarkan hadis yang lain. Yang ketiga, kata Nabi SAW, al-infaq minal iqtab, iaitu menafkahkan harta, belanjakan harta pada jalan Allah tanpa sedikit pun rasa takut jadi fakir. Setiap kali kita belanja pada jalan Allah, jangan rasa Allah kurang dah RM200 duit bank aku. Jangan rasa benda tu. Sementara kalau kita rasa lepas ni habis dah duit aku, yang tu jangan, lagi tak boleh. Kalau kita rasa kita duit kita kurang pun jangan rasa, sebab Allah janji tambah. Wa ma anfaqtum fahuwa mukhlifu. Tidak kamu nafkahkan satu harta, satu perbelanjaan, mereka Allah ganti. Allah janji sungguh-sungguh. Sebab tu saya setiap kali kata, kalau kita keluarkan duit beri kat mak kita 200, bini kita 200 misalnya, beri ke adik ipar orang susah, adik-beradik kita tolong fakir miskin, anak yatim, butuhkan dan sebagainya. Jangan rasa Allah dah bagi 200 kurang, tak kurang. Ada, Allah Ta'ala tambah. Cuma datangnya bila kita tak tahu. Datangnya bagaimana pun kita tak tahu. Mungkin berkat kita derma 200, cermin kita patut pecah, dia tak pecah. Ia dah save banyak dah tu. Artinya saudara, benda macam ni kita kena senantiasa beringat. Kata Nabi SAW, siapa yang dapat 3 ni, dia menghimpun iman seluruhnya. Fokus kita pada salam. Dan bagaimana saya kisahkan Abdullah bin Umar, bagaimana dia beri salam. Sanggup dia ke pasar, bukan nak beli barang, bukan nak tengok benda-benda terbaru di pasaran, tapi sebab nak beri salam. Tapi so kalau kita lah buat macam tu agak-agak lagi ni, gimana berjaya? Sebab nak bagi salam. Kita ketawa sebab apa saudara? Sebab fahaman agama kita makin rosak hari ni. Zaman tu orang tak tahu sebab benda tu makin normal. Zaman ni tak normal sebab apa? Orang nampak sekadar agama kita makin cacat. Bukan benda maksiat tu yang sempurna hari ni. Sebab tu bila kita buat maksiat, rasa tak salah kan? Tengok perempuan, tak ada orang tu, dosa tu tak ada. Oh biasa tengok dah elok sikit tu je lah. Tengok lawa-lawa sikit. Orang tak akan cela saudara. Bila saudara buat maksiat hari ni, kerana zaman kita sekarang dosa perkara biasa. Tapi orang ketawakan kita bila kita buat benda agama. Sebab benda agama hari ni dah jadi asing, dah jadi bahan ketawa. Kalau saudara balik mengaji, oh nak belajar ngaji, dah tua belajar ngaji buat apa? Tapi kalau pergi karaoke orang tak ketawa, bagus. Ni baru betul hidup, real life. Hidup pang sempurna sebelum mati. So bila kita buat benda agama, ramai orang ketawa kita. Bini kita ketawa. Jadi kalau bini tak ada agama macam kita lah. Ataupun seorang ibu, seorang perempuan bila nak tudung, suami dia ketawa, dah tua-tua tudung buat apa? Dia akan kata macam, dulu masa muda, tudung apa muda-muda tua baru tudung. Bila tu dia kata apa? Pakai tudung, kamu dah tak lawa pakai tudung buat apa? Nak tutup benda lagi. So agama hari ni jadi bahan ketawa, kita kena ingat.
So bila saudara bercakap tentang perkahwinan, jadi bahan ketawa ini orang nak bercakap perkahwinan sejenis. Baru hebat nampak. Oh nampak profesor sikit. Macam Irsyad Manji bercakap. Profesor Irsyad Manji. Kita nak kahwin sejenis baru power, baru hebat. Orang nampak ini intellectual. Bayangkan orang nampak benda ni intellectual. Walau zaman dulu, masa zaman kita kuat agama, orang ni memang kita sebut otak-otak meleng. Gila. Tapi hari ni saya lihat dia boleh datang, dia boleh sebut. Tak ada benda hebatnya idea dia, tak ada hebatnya perjuangannya. Tetapi kerana masalah hari ni agama kita rosak, seperti perjuangannya hebat. Perjuangannya untuk mendapat hak kesamaan lesbian dan homoseks, gaulan bebas, melanggar agama atas nama kebebasan. Allah tetap sayang kamu walau kamu langgar perintah Allah. Orang nampak idea dia hebat. Zaman Rasulullah orang nampak ini idea munafik. Ia boleh diukur hari ni tak? Kebebasan, orang sanjung. Kerana hari ni agama kita rosak. Jadi saudara-saudara kena istiqamah. Kalau bila saudara nak buat benda agama, orang ketawa. Orang tengok pegang kitab, dia nak pergi kuliah. Gelak dia. Biasa malam kita karaoke, mengaji buat apa? Kalau kita pergi buat maksiat, orang tak tahu. Tapi kalau kita belajar, orang tu mengarut. Tok guru mana ajar sesat malam-malam Yang tak ada sesat. Nak mengaji maghrib je Pak Irsyad dah ajar sesat Pak Irsyad. Kalau kita buat kuliah 12 malam, lagi sesat dia kata. Tapi 12 malam buat maksiat tak sesat. So ini zaman yang kita perlu tahu, yang disebut oleh Nabi SAW, Bada al-Islamu ghariban wa sayamudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam dulu mula dalam keadaan asing ganti. Kemudian Islam kuat hukum, tetapi akan kembali menjadi dagang, kembali menjadi asing kalangan kita umat Islam. Jadi yang ini so, kalau kita berjuang tolak lesbian, tolak homoseks, ada orang Islam sokong, tak ada masalah, biarlah. Ini kebebasan setengahnya macam tak ada sensitiviti. Maka ini menunjukkan bahayanya kita umat Islam hari ini. Kalau itu kalau tahap macam ni, Nabi SAW ajar kita apa? Jaga Islam untuk kita semua-semua. Kita tak mungkin dapat jaga orang lain dah, tapi jaga untuk kita. Untuk kita jaga elok, supaya kita tak sama-sama sesat dengan orang yang kita katakan hanya fikir hidup kat dunia. Kemudian dalam bersilaturahim, kerana ia boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan, mengabaikan segala perselisihan kecil, remeh-temeh ataupun yang besar. Silaturahim merupakan hak kekeluargaan yang wajib dipelihara dan dijunjung supaya selamat daripada kemurkaan Allah dan balasan yang pedih pada hari akhirat. Benar sabda Nabi SAW, la yadkhulu, bukan la yadkhulu, la yadkhulul jannata qati'u rahimi, bukan qati'un rahimi, qati'u rahimi. Silap cakap, tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.